Didik TV KPM. Okey Ustazah, apakah tajuk dan standard pembelajaran kita hari ini Ustazah? Ya. Silakan. Tapi sebelum Ustazah nak begitu tajuk, tadi Lokman dah teka dah agak-agak tajuk yang kita nak belajar hari ini tu. Tadi tentang haiwan, gambar-gambar yang Ustazah tunjuk kan. Jadi ada haiwan-haiwan yang kita boleh makan dan terdapat dalil juga dalam satu-satu hukum lah terhadap haiwan yang kita boleh makan itulah ya. Okey. Jadi tajuknya adalah al-hukmu syar'i wa aqsamihi. Al-hukmu syar'i wa aqsamihi, hukum syar'i dan pembahagiannya. Pernah dengar ke anak-anak murid kat rumah tentang hukum syar'i? Mungkin kita biasa dengar tapi kita tak faham dengan lebih jelas tentang hukum syar'i itu dan bahagian-bahagiannya. Dan mungkin kita tahu hukum syar'i contohnya wajib, sunat, harus, haram. Jadi apa dia wajib tu, apa dia semuanya. Jadi insya-Allah kita akan belajar hari ini tentang hukum syar'i ini. Okey, kita dah belajar usul fiqh dan ni tajuk yang kedua lah untuk ilmu manahij ulum Islamiyah. Okey. Ini antara buku teks yang kita pakai lah. Boleh buka muka surat Safha Samania wa Khamsun 58. Okey, ni dia Mi'yarut Ta'allum. Jadi apa yang kita nak belajar tentang hari ini? Kita nak tahu zikrut ta'rif hukum syar'i. Apa dia pengertian hukum syarak dan juga anwa' hukum syar'i, pembahagian hukum syar'i ada berapa bahagian. Lepas tu dah tahu bahagian hukum syar'i, kita akan tahu aqsam hukum taklifi dan juga hukmul wad'i. Ada juga cabang-cabang dan bahagiannya. Kemudian tamyiz bainal hukm taklifi wal wad'i, summa wa akhiran ta'yin al hukm taklifi wal hukmul wad'i min al adillah al mukhtarah. Kita akan tengok dalil, kita tahu dah ni hukum apa. Tu hebatlah tu. Terutamanya murid-murid kita yang memang belajar bahasa Arab, insya-Allah dia baca Quran pun insya-Allah dia akan tahulah antara hukum-hukum dan juga maksud ayat Quran tersebut. Okey, insya-Allah. Okey, jadi selepas tu ini terus masuk kepada tajuk yang pertama atau pembahagian yang pertama tentang ta'rif al-hukm syar'i. Okey, nanzur ila ta'rif hukm syar'i. Lughatan isbatu amrin li amrin au nafi anhu. Menetapkan sesuatu kerana sesuatu atau menafikannya daripada sesuatu. Itu pengertiannya dalam bahasa Melayu lah. Tapi kita tengok kepada istilahan supaya lebih jelas lagi. Huwa khitabu syari' al-muta'alliq bi af'al al-mukallifin. Okey? Af'al al-mukallifin ya. Iktidaan atau takhiran atau wad'an. Okey? Iaitu kata-kata Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Siapa dia mukallaf tu Luqman? Iaitu orang yang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu perkara tersebutlah. Okey. Jadi iktidaan sama ada dalam bentuk suruhan, iktidaan atau takhiran. Takhiran maknanya pilihan. Ataupun dari sudut wad'i, ketentuan. Nanti kita akan tahu apa itu iktidaan, apa itu takhiran, apa itu wad'an. Dia adalah hukum-hukumnya. Sekejap lagi kita belajar. Okey, syarah ta'rif ni penting juga ya anak-anak kat rumah. Sebab apa? Kadang-kadang dia tanya, ma huwa syarhu ta'rif li khitab syari'. Ini diambil daripada ta'rif istilahan. Okey. Jadi, yang lebih mudahnya kita hafallah ayat tersebut. Kalau tak, awak ambil kata kunci. Contoh, khitab syari' huwa kalamullah. Jadi awak tahu dah kalamullah ataupun dia adalah Al-Quran. Ataupun huwa ma yarji'u ila kalamihi min sunnah atau ijma' atau istidlal. Dalil yang lain lah. Okey. Iktida. Tadi kita dah tahu dah kat ta'rif ada iktida. Jadi apa itu iktida? Ma huwa iktida? Talabu fi'lin. Satu tuntutan untuk melakukan ataupun meninggalkan. Ala sabilil ilzam. Atas jalan mesti. Okey? Mesti. Atau tarjih. Wa summa at-takhyir. Apa itu takhyir? Taswiyah baina janibai al-fi'li wa tarki min ghairi tarjih li ahadihima. Boleh kita nak pilih nak buat ataupun kita nak tinggalkan sesuatu perkara. Wa akhiran al-wad'u ja'lu syai'in sababan li akhir au syartan lahu au mani'an minhu. Dekat ta'rif ni pun kita dah tahu dah al-wad'u adalah ada 3 bahagian, sebab, syarat dengan mani'. Kat situ ambil bulatkan kata-kata kunci tersebut supaya kita akan ingatlah. Kadang-kadang kita nak hafal keseluruhan mungkin agak mencabar. Okey. Boleh terus? Boleh Ustazah, silakan. Contoh macam mana kita nak tengok antara contoh hukum syar'i ya? Ni umumlah. Wala a'udzubillahi minasyaitanir rajim, surah Al-Isra ya. Wala taqrabuz zina.
Lazim. Semua kita dah biasa dengar lah. Kalau tanya murid, boleh bagi contoh tak hukum yang haram? Laju dia bagi ni. Betul. Jadi bila tahu dalil, kena amalkan. Kena amalkan ya. Jadi al-ayah tadullu ala tahrim asy-syari' qarabani zina. Jadi iaitu hukumnya adalah haram, hukum syar'i meletakkan ini adalah hukum haram. Okey. Dan yang kedua, aufu bil uqud. Al-ayat tadullu ala ijab syari' al-ifa bil uqud. Hukumnya adalah wajib aidan hukum syar'i. Wajiblah. Jadi sebab apa kat sini menunaikan amanah. Okey. Okey, seterusnya. Suma'an anwa' al-hukm syar'i. Berapa bahagian hukum syar'i ini? Tadi kita dah tahu dah pengertian hukum syar'i. Jadi kita nak tahu berapa pula bahagian hukum syar'i. Yang qasimu ila qismain. Awalan hukmut taklifi, sanian al-hukmul wad'i. Okey. Hukmut taklifi, kata kuncinya talabu fi'li minal mukallaf au kafihi an fi'lihi au takhyirihi. Okey. Satu tuntutan untuk melakukan terhadap seorang individu ataupun mukallaf tadi, ataupun meninggalkannya daripada melakukannya, atau boleh pilihlah. Jadi hukumnya ada dekat bawah tu nanti tajuk untuk hukmul taklifi. Hukmul wad'i pula huwa wad'u syai'in sababan li syai'in aw syartan. Ni sangat senanglah. Aw mani'an, senang nak hafal sebab memang dia punya pembahagian dah ada dekat ta'arif. Okey. Senang Ustazah. Mani'an minhu aw ghairu zalik. Bila dah tahu hukum tadi, maka ada sebab pula kenapa kita kena buat. Ada syarat dia pula. Macam mana cara kita nak beribadah dengannya. Dan juga ada benda yang menghalang daripada kita melakukannya. Nanti kita akan tengok selepas ni. Menarik tak menarik? Menarik Ustazah. Menariklah tajuk ni ya. Jadi kadang-kadang kita nak tahu lebih lanjut tentang satu-satu hukum ya. Jadi ilmu usul fiqh ni sangat menarik sebab kita tahu daripada mana sumber dalil asalnya tu, kenapa dia letakkan satu-satu hukum. Okey, hukum taklifi yang qasimu ila khamsah. Al-ijab, al-nadbu, al-tahrim, al-ibahah, summa al-karahah. Apa makna ijab? Wajib Ustazah. Wajib. Al-nadbu, sunat. Sunat sahih. Al-tahrim, haram. Haram. Al-ibahah, harus. Dan karahah adalah makruh. Jangan jawab masa periksa, jangan jawab wajib. Tak boleh ke Ustazah? Tak boleh. Wajib dalam bahasa apa? Bahasa Melayu. Melayu. Kita belajar, kita mesti jawab dalam bahasa Arab. Okey? Ada yang tu jawab tahrim, dia jawab haram. Haram tapi seeloknya gunakan kalimah tahrim. Okey? An-nadbu pun sama juga. Kadang-kadang kita guna sunat macam tu kan. Jadi tak naklah. Jadi gunakan uslub al-lughatil arabiyah yang sepatutnya lah. Okey? Summa hukmul wad'i. Tadi dekat ta'arif pun kita dah nampak. Ada berapa sebenarnya bahagian hukum wad'i, Luqman rasa? Ada 3 saya rasa. Dekat ta'arif tadi dah nampak kan? Sebab nombor 1. Kemudian ada syarat dan juga ada mani'. Sebab-sebablah dalam bahasa Arab pun sebab. Asyartu, syarat lah sama juga. Al-mani' ada benda yang menghalang. Contoh sebab, kita akan tengok sekejap lagi lah. Ataupun contoh syarat sah solat dan sebagainya. Mani' apa benda yang menghalang daripada seseorang itu melakukan sesuatu ibadah tersebut. Contohnya, bila dalam keadaan haid wanita, jadi dia tak boleh nak sembahyang. Jadi ada dalil-dalilnya dekat bahagian inilah. Baik. Okey. Fahimtum ya tullabi fil bait. Ana fahimtu. Hal anta fahimta. Angkat tu, angkatlah. Okey. Saya faham. Saya faham. Alhamdulillah. Jadi saya harap anak-anak murid pun fahamlah kan. Amin Ustazah. Okey. Nak soal sikit. Baru je belajar sikit tapi Ustazah nak soal dah. Boleh Ustazah. Supaya kita tahulah kenapa kena soal ni. Jadi kita tahu sikitlah apa yang kita belajar tadi ya. Okey, soalannya dia tulis uktub kalimah sahih lil bayanat sahihah atau khata'. Bila dia kata uktub, kena tulis dalam buku lah. Kena tulis sahih atau khata'. Tak boleh buat ini atau ini. Salah Ustazah, walaupun betul. Betul, walaupun jawapan tu betul. Baik. Tapi kena tulis sahih, dan tulislah kena tulis perkataan ni. Ataupun khata' kena tulis ya. Okey. Soal awal. Yang qasimu hukm syar'i ila taklifi wal wad'i. Sahih atau khata'? Sahih.
Sahih. Hal sahih ya Ustazah? Jadi tadi kita pun memang dah belajar dah hukum syar'i yang awal sekali syarta yang pertama hukum syar'i terbahagi kepada dua betul. iaitu taklifi dan juga Wad'i. Sahih. Mumtaz. Alhamdulillah. Bolehlah tampal satu bintang tu. Okey, terima kasih Ustazah. Hunaka darajah Okey. au najmun. Summa soal sani min aqsam hukmul wad'i syarat was sabab wal batlan. Khata Ustazah, Aina salah. khata? Khata. Aina al-khata? Aina Batlan. al-ijabah? Batlan. Yeah. Oh, mumtaz. Okey. Hukmul wad'i ada 3. Tadi Betul. kat ta'arif pun dah jumpa dah. Syartu as-sabab wal Mani'. mani'. Okey. Pandai ya Luqman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa akhiran Okey. kejap tengok jawapannya. Sahih ke atau khata? Khata lah. Khata. Okey, bila Ustazah nak ajarlah tips ya. Bila baca soalan, pas masa baca tu tengok ada yang salah. Bulatkan dia. Ni kena bulatkan. Supaya lebih nampak. Supaya nampak. Betul. Kadang-kadang kita tak bulatkan, kita baca sekali lalu, lepas tu kita pun salah tulis kat sini. Jadi bulatkan dia nampak. Lepas tu tulislah jawapan. Oh, bukan batlan lah, manik lah kat sini. Yeah. Lepas tu buatlah jawapannya supaya kita tidak cuai lah. Betul, Ustazah. Itu biasa berlaku dari kalangan pelajar lah ya. Dan soal akhir, aksam hukum taklifi khamsah. Ini saya yakin Ustazah, jawapan dia sahih. Sahih. Hal sahih? Naam, al-ijabah Alhamdulillah. sahih. Apa jawapannya sepatutnya? Al-ijab, al-nadbu, al-karahah, al-tahrim wa al-ibahah. Betul. Okey, ada 5 lah ya. So betul. Kalau betul kat sini, betul kat sini, terus barulah tulis jawapan. Sahih. Sebab kalau kita tak buat macam ni, kita tak nampak. Kita kadang-kadang tersilap baca. Betul kan? Ustazah. Okey. Okey. Didik TV KPM